Aina. Tanya Khabar Aina. semua? Bas. Bagus. Terima kasih korang. Baju Tepi kena baju on gila. Aku dengar. Untuk tudung tu tadi tak ni. Cabut. Habis. Oh, Bye. minta tolong. Fadin, tolong Fadin. Sekejap. Mana mama? Main. Nak ni record. Korang semua sihat Alhamdulillah. Ikutlah soalan apa ni? Aina, puas hati tak konsert for the first time concert? Ada dah lama ke pandemik kan? So boleh jumpa iNation semua. Assalamualaikum semua, saya Aina Abdul. Of course saya puas hati, saya dah rasa macam saya tak sabar untuk 2.0 sebab saya tahu saya ni seorang yang kalau diberi peluang untuk ada persembahan sendiri, kalau boleh saya nak menyanyi setiap bulan show yang macam ni. Kerana bagi saya menyanyi di skala seperti ini seperti praktis juga untuk saya. Ini first show saya, jadi saya try untuk maksimumkan apa saja yang saya pelajari daripada konsert-konsert artis lain. So I'm so happy, saya berterima kasih sangat-sangat kepada Aina Abdul Entertainment. Kami bertiga, mereka berdua, kita taklah bilangan yang ramai kan, tapi alhamdulillah Allah bagi keringat dan usaha dan tenaga untuk adakan first showcase Aina Abdul. Terima kasih. Sokongan artis-artis senior kalau kita tengok tadi kan. Ya. So apa perasaan Aina? Saya terkejut sebenarnya. Saya sebenarnya Malam tak berdatang. semalam Hil Husaini, Kai Bahar, Ira Shazira, Pak Azad, lagi Iman Troy, ya, Norin Aziz, macam kan? So hari ni kita ada Kak Ella, Kak Joji, kita ada Ziana Zain, Ceta, Michael Ang. So saya tak sangka sebenarnya Kak Ella pun saya sampai sekarang saya tak sangka sebab saya tahu Kak Ella beliau di tahap mana, dan bagi saya walaupun orang cakap itu mentor saya, tapi bagi saya melihat beliau sebagai seorang living legend, dan kehadiran beliau tu saya boleh rasa sampai kat stage tadi. Saya cuba untuk portray my best. Saya nak buat beliau proud dengan Aina Abdul, daripada Aina mentor sampai Aina Abdul. Aina kata tadi Aina puas hati, tapi ada respon peminat yang datang semalam kata diorang tak puas sebab ada lagu yang tak dinyanyikan lah. Dan mungkin komen sedikit bila ada yang tak puas. Rasa tak puas. Dan pemilihan lagunya macam mana dibuat? Okey, kalau ada yang mungkin ada peminat yang kata tak puas hati, sebab itulah kita nak wujudkan 2.0. Kalau kita bagi semua dalam yang first ni, mungkin orang kurang untuk sambutan untuk yang 2.0 pun tak berapa banyak. Jadi impian saya memang saya nak biarkan peminat-peminat saya ataupun pengunjung atau audience yang datang hari ini ada rasa tak puas supaya mereka dapat datang lagi. Kerana saya tahu bila mereka rasa tak puas, mereka akan rindu dengan Aina Abdul. Itulah yang saya target untuk 2.0. Kita nak buat, insyaAllah, dengan izin Allah, kita nak buat tempat yang lebih besar, lebih selesa, lebih orang kata lebih banyak penonton yang boleh datang. And untuk soalan kedua, pemilihan lagu, Aina pilih dari segi lagu-lagu yang saya rasa semua orang tahu. Kalau ada dua lagu orang lain yang saya menyanyi, satu lagu tu adalah Ain't Nobody Cakapkan. Lagu itu saya bawa kerana itu adalah lagu wajib saya di klub-klub itu saya menyanyi, di Lanua, di No Black Tie. Jadi saya nak bring back that moment supaya saya tak lupa mana asal usul saya bersama band saya, dan sebab tu saya milih lagu tu. Dan lagu medley tu pula kerana lagu-lagu tu semua lagu peminat saya selalu tengok hari-hari. Kadang-kadang diorang dengar lagu tu lagi daripada lagu saya. So and diorang membuatkan subscriber saya bertambah, dan bila banyak reaction video daripada negara lain tengok pun. Jadi sebab itulah saya pilih lagu-lagu itu.
tu, dan lagu-lagu lain tu pula lagu yang orang kata lagu yang saya dikenali lah dengan lagu-lagu yang lain. Kalau ada juga lagu-lagu lain yang saya tak perform, seperti lagu pertama saya Ini Kau Mahu, lagu Nada Kalbu, lagu Nafas Cinta, lagu macam-macam, ada lagi lagu klip-klip. Saya nak wujudkan momen-momen tu untuk 2.0, sebab insyaAllah 2.0 mungkin kita ada dancer ke, boleh sesuai sikit dengan klip-klip macam tu. Dah ada tarikh tak untuk 2.0 tu, dah ada tarikh ke ataupun mungkin tahun bila ke? Tarikh boleh cakap ke sih? Zizi kata Dah boleh. ada lah maknanya. Zizi kata boleh. Zizi kata hin-hin lah. Bulan Mac. March next year. Lambat lagi. Awal bulan Mac. Dah ada penaja lah, Aina. Kita nak mencari lebih penaja. Gitu. Aina, tadi Mungkin boleh kongsikan sikit pasal lagu mimpi kita tu. Sebab mungkin orang tak tahu you lost your dad at the age of 15 kan. Dan ada buat lagu untuk arwah. Mungkin Aina boleh kongsikan. Okay, lagu tu adalah lagu yang saya paling sayang kerana ia mengenai ayah saya, and walaupun kisah tu dah lama kan, rasanya dah lebih 10 tahun, tapi saya tak boleh lupa lagu tu. Setiap kali saya perform, saya nak juga nyanyi lagu tu selagi saya ada band saya di belakang saya. Saya menyanyi lagu tu di majlis graduasi universiti saya, di setiap gig-gig saya, walaupun kat depan tu dekat kelab-kelab yang berjimba-jimba pun saya menyanyi lagu tu juga, walaupun tak sesuai, sebab lagu tu sangat dekat dengan hati saya, and I'm trying to let people know more about that song, sebab lagu tu memang lagu yang sangat disisihkan dalam karier saya sepanjang bergelar anak seni. Lagu tu paling yang macam dia macam kalau kat kelas tu dia budak yang duduk di ujung sekali kat corner. So lagu tu very special to me lah. It's about my dad, and saya kehilangan beliau sewaktu 15 tahun. Kehilangan dia begitu tragis. Saya kehilangan beliau sewaktu saya berada dalam kereta, and ayah saya meninggal saat mak saya bawa kereta. kemalangan. Dia bukan kemalangan, tapi kerana ayah saya dia memang ada penyakit 3 berangkai tu. Jadi sewaktu saya tengah menyanyi, waktu tu saya ada pertandingan menyanyi, dan sewaktu diorang nak umumkan keputusan tu, saya terkejut. Tiba-tiba mak saya panggil saya turun pentas, dan dia cakap abah tengah nazak dalam kereta, and kita orang rush to hospital, and sebenarnya bila dah sampai hospital tu abah dah meninggal. So momen macam tu saya tak boleh lupa dalam hidup saya, and that's why lagu ni saya tetap angkat selagi saya ada stage yang sesuai, because abah tu, figura seorang abah dalam hidup saya sangat penting. Beliau yang menyokong karier saya dulu, kemudian mak saya. Dulu bukanlah mak tak hati, tapi mak seorang guru, jadi beliau mementingkan education. Dia nak saya menjadi seorang guru juga macam beliau. Jadi abah yang bawa saya ke semua pertandingan. Sebab tu lagu ni diberi jodoh Mimpi Kita, because it's our dream together. Tapi sebabkan beliau dah tak ada, it doesn't mean that saya kena stop. So selepas beliau tak ada, mak saya menjadi ayah saya. Dia take over segala-galanya. Dia yang my number 1 fan sekarang. So panjang cerita. Okay, Aina, di hujung-hujung persembahan Aina kelihatan agak emosi. Mungkin boleh cerita sikit kenapa ada rasa tu, dan juga adakah itu juga satu kekuatan untuk Aina untuk buat konsert ni macam okay, this is Aina. Okay, boleh kongsi dulu tu. Saya sebab saya tahu, dan manager saya tahu susahnya untuk kita buat showcase hari ni. Susah tu sebenarnya kerana saya nak berjujur je lah cakap, susahnya dari segi kewangan. Saya tak rasa benda tu something yang malu untuk saya share, because I think everybody sedikit ada masalah kewangan dalam hidup kita. And to me, untuk kita nak buat, but at the same time kita boleh katakan kewangan kita it's growing, tapi we have a certain budget yang kita nak go for,
And sebab tu saya sebab, because dalam susah-susah tu Allah bagi juga jalan. Kita tiba-tiba ada another sponsor yang boleh take over catering, and then kita ada juga sponsor on sound. Sebelum ni hubungan saya dengan Sennheiser hanya dengan mic sahaja, tapi because of this show mereka provide everything, speaker, segala yang korang dengar hari ni semua daripada Sennheiser and A&L, acoustic lighting. Jadi sebab tu saya sebab saya tahu kerja keras manager dan PA saya untuk buat hari ini, supaya and dia punya persiapan untuk buat hari ni tu, kita orang fikir the worst case scenario. Kita orang fikir sampai kita orang fikir kalau kita tak buat swab test, tiba-tiba ada yang terlepas, ada yang kan kita tak tahu apa je boleh jadi. So the worst case scenario kita orang fikir. Sebab itulah kita ketatkan sistem kita untuk masuk. Ada yang semalam saya baru dengar pagi tadi ada yang close contact semalam, tapi dia dekat luar. So kami elak dia untuk masuk awal-awal. So benda-benda macam tu yang kita nak avoid, because we want to berhibur, but at the same time it's still important kan, because ini adalah periuk nasi saya dan periuk nasi semua tim-tim saya, dan nak pastikan semua orang selamat. Thank you to my team. Aina, sebelum ni Betul. Aina selalu cakap kan, macam Aina tak ada keyakinan untuk minta sponsor, untuk orang sponsor seorang Aina Abdul kan, yang Aina selalu cakap kan. So bila tengok malam ni dah 2 malam ni macam ramai orang, ramai support, ramai sponsor masuk semua, macam mana Aina tengok diri Aina macam ni? Saya masih rasa saya tak cukup. Macam ni, kadang-kadang saya punya sebagai seorang Aina Abdul tu, kadang-kadang orang nampak macam gah dekat luar, tapi to be honest, saya banyak struggle yang saya hadapi each day bersama manager saya. Because sebab inilah kadang-kadang mereka juga, kadang-kadang sponsor ni bukan hanya datang sebab Aina Abdul nak buat showcase dan kita kena sponsor, or kadang-kadang it's more than that lah. It's more than that. Kadang-kadang boleh katakan followers IG, benda-benda macam tu. Jadi saya ambil keputusan untuk saya nak pastikan selagi Aina Abdul Entertainment tu boleh bergerak bersama sponsor-sponsor terdekat yang saya dah pernah bekerja ni, dan masih lagi berjalan, we go. Tapi bukan maksudnya saya tak nak sponsor lain masuk. Of course saya nak sponsor lain masuk. In fact, saya buat showcase pertama ini untuk, boleh katakan, saya tak naklah bunyinya macam belagak, tapi saya nak cuba buktikan kepada semua, ataupun in a way pujuk diri saya, you can do it Aina, you can do it. And sponsor tu boleh datang, dan saya pun boleh approach sponsor-sponsor tu bila saya dah ada produk yang kuat. Jadi saya perlu tunjukkan bukti dulu, barulah mereka yakin untuk sponsor saya next one. Kalau saya tak ada, kalau saya hanya berbekalkan lagu-lagu di Spotify dan achievement saya untuk pertandingan, saya rasa tak cukup. And I know I need more. Inilah saya punya portfolio. Aina, tadi Aina cakap yang pernah menyanyi tak ada orang, seorang kan. So compare dengan malam ni yang mungkin more than 100. Malam ni berapa sih? 300. So macam Aina kata yang terpaling ramai yang untuk your solo showcase kan. So rasa puas tak? Dan apa perasaan Aina tengok ramai gila orang datang yang bagi sokongan, yang sama-sama tahu setiap lirik Aina, compare tu dulu yang hanya kursi meja je tengok. Perasaan tu saya tak tahu nak describe macam mana. Saya bukan bersyukur lagi, tapi satu, it's a blessing lah, because saya cuba letak diri saya dekat momen how I used to sing di ketika itu, and how I sing just now. Saya boleh cakap it's the same energy yang saya bagi. Bila saya tak ada, bila kursi dan meja itu adalah manusia di depan saya, saya bagi the same energy apa yang saya bagi hari ni. And malam ni bila ada manusia, energy saya lebih bertambah-tambah.
So saya nak cakap yang saya still grateful dengan apa saja saya punya pengalaman dulu, because pengalaman tu yang mengajar saya. Kalau saya sentiasa menyanyi sold out, mungkin saya akan menjadi tinggi diri. Kita tak tahu kan, we're still human. Kita boleh terlalai di benda-benda macam tu. But macam mana saya membesar, saya grew up with my music, with my band. Benda tu is something yang saya akan bawa sampai bila-bila. I will try my best untuk stay like this. Saya ada manager dan PA saya yang make me realise every single day apa yang saya kena stay with and avoid with. Saya ada orang-orang kuat ni yang ingatkan saya, because I need a reminder. I need a reminder because I can't be like that. Kita semua boleh berubah, but that's not what I want. So yeah. Aina, showcase ni akan dirakam dalam bentuk apa, TV ke atau apa ke, ada perancangan? Sebenarnya aku kata betul. Ilustrasi saya. Oh, digital. Macam alien predator punya. Okay. Show ni sebenarnya dirakam kan? Kan Zee kan? Kita dirakam sebenarnya kan? Ya. Kita dirakam, tapi kita akan release ke apa tak tahu. Zizi apa nak Zizi? Zizi cepat. Cepat Zizi. Kita tapi memang ada perancangan lah. Ada. DVD ke apa macam itulah lebih kurang. DVD tu kita tak tahu lah wak, tapi Spotify kita Spotify yang tu, kita nak digital. yes, Platform kita digital. at least ada kenangan lah untuk Night When I Upload first one kan 1.0. Jadi kita ada tim-tim video yang nampak tepi-tepi tadi semua. Kita akan collect footage. Itu juga sebab kenapa Aina tak bagi orang guna phone, sebab Aina nak bagi, kalau orang takut Exclusive. footage tu kalau footage tu dah terkeluar, takut kurang orang datang 2.0. Aina rasa macam tu lah. For now Aina nak keep it eksklusif. Tapi so untuk 2.0, untuk bagi orang datang, kita akan guna footage-footage yang kita ambil tadi and hype everyone dengan social media yang saya ada. Kita try lah untuk promo balik. Betul. So tak ada macam ni kita bersiri sampai macam 3.0, 4.0. Maknanya selagi ada Ke terus konsert mega lepas Apa? Ke konsert berskala mega Konsert terus. mega Aina Abdul. Amin. Saya aminkan. So bulan 3 tu showcase ke konsert? Dia macam ni. Showcase 2.0. juga. Showcase juga. Tapi dia besar sikit. Stadium lah, stadium. Kalau stadium bukan konsert, bukan showcase. Ya Allah, takut je dengar harga dia. Aina boleh sentuh sikit tentang single Full tu. Full. Okay, Full Aina baru saja release di social media Aina. Sekarang baru ada lirik video, belum ada MV lagi. MV insyaAllah kita akan release by January ataupun February. Full tu sebenarnya is a special song lah, sebab dulu saya release 2 lagu Inggeris. Lepas tu saya down, time tu lah saya down sikit. Saya menghilang sekejap 3-4 tahun. Tak lama lah, dalam 3 tahun macam tu. Dan saya stop release lagu Inggeris. And then saya release Sumpah, Semalam, Maybe, klip-klip dan release semua tu. Tiba-tiba tahun ni saya rasa ada kekuatan tu. And saya pun ada berhasrat untuk keluarkan my first English album next year. Sebenarnya saya berimpian macam tu lah. Jadi manager saya cakap, why not kita keluarkan a quick single untuk wrap up this 2021. So that's why saya keluarkan satu lagu daripada bank saya, iaitu lagu Full. And lagu ni easy going. Saya tak nak dia macam berat sangat, walaupun sebenarnya lagu Full ni pun about heartbreak juga. Tapi I want to make it fun and catchy. So that's Full. Dituju pada siapa? Tuju kepada, kalau saya seorang cakap kepada semua wanita di luar sana yang heartbreak kan. Kita nak cakap yang macam kita full for that person kan. Kita macam I'm full for you, tapi
I still have me. Macam tu. Sebab tu dia macam dia tak merayu dah. Tapi dia bagi ayat penyata je. I'm a fool for you. Dia dah I'm a fool for you. Macam tu. So tuju kepada siapa tu tak ada cerita lah. Kekasih lama lah. Okay. Aina, Ni saya. iNation. Ya. Nombor 1, nombor 2 yang datang sampai 2 hari pun ramai. Ya. Okey, dan yang terakhir RM300 hingga RM500 dekat Carousel, tiket awak dijual semula dan ada yang beli. Oh, ya. Datang. Awak tahu tak pasal tu? Dan No. itu semua peminat awak sebenarnya. Daripada No. 190 jadi 500 Untung. Dan dia orang beli Ya satu Allah, patut tengok itu. awak. Allah, terima kasih sangat-sangat kepada insan itu. Ada yang datang 2 hari. Saya tahu certain people tapi tak semua saya tahu. Saya tak tahu nak cakap macam mana. iNation saya tak boleh lah. Diorang punya sokongan tu macam mereka dah lama kenal saya. Ada yang mengikuti saya daripada Aina Mentor. Ada yang mengikuti saya daripada saya menyanyi dekat Los Angeles yang Wakopa dulu. Ada juga. So saya just nak cakap to that person, bijak lah jual boleh. Jual mahal bijak. Tapi jangan macam tu sangat. Nanti saya yang kena orang kata saya jual mahal. Kita macam But thank you. Dah macam artis international lah. Tiket dibeli dan dijual balik semula dengan harga 3 kali ganda ada macam tu. Risau tak pokok macam yelah takut orang macam jejaskan apa Ambil kesempatan kan. Sebab benda macam tu kan macam Flash effect. takut scam ke apa ke Kadang-kadang kita tahu kan. bukan fans pun macam dia saja je beli dan takut macam tu lah. Dropship ke? Business shopper. Ya Allah, saya tak adalah rasa macam saya taklah marah. Okay, itu terpulang pada dia. Mungkin and dia nak buat macam tu sekatilah kan. Tapi yang penting saya tahu saya jual harga 190. So kalau orang hentam saya pun saya ada backup. Saya ada tentera-tentera di belakang saya yang akan no, it's 190 not 500. Siapa yang terkena 500 tu Yang menyanyi kuat pada awak tadi tu suara tu. Salah seorang dia. tak tahu. Dia ke? Ya. Wow. Dia Dia kat belakang. Tapi serius. So kalau macam sanggup pun dia jual 500 dah lepas ni. Sanggup dia beli tiket. Orang ramai beli. Itu maksudnya orang beli juga. Kalau kita jual Why not? 500, why not kan? Kita insyaAllah lah kita akan do more lah. If kita increase the price, kita tak akan kejap lah kan. Kita akan we are promising a better place, a more comfortable place, ada meet and greet, benda-benda macam tu, everything in one package. Tu tak sih? You tengok I macam ni. Okay. 500 ke wak? Okey, persiapan separuh akhir muzik-muzik. Semi-final. Ya Allah, tak ada apa lagi. Ada meeting baju je dengan Abu. Gini je lah. Gini je. Ini kita macam ni juga. Tapi persiapan sekarang ni banyak pada baju lah. Look saya tahu. Biasa ditunggu kan. Alhamdulillah. Tapi saya takut juga. Saya takut juga orang kata saya under expectation kan. So kadang-kadang bila orang dah letak saya di satu tempat tu, it's also a blessing and a curse. Sebab saya kena sentiasa more sampai berubat dan berabu nanti. Mungkin terlalu awal. Abu okey ke? Tadi pun dah tahap AJL je. Nyanyi lagu sepi tu. Aina mungkin terlalu awal untuk predict lagu Aina ke AJL kan. Tapi apa harapan Aina? Macam Aina pun tadi cakap berharap besar untuk lagu sepi kan. Saya memang berharap because 2 tahun saya masuk AJL dengan lagu Putus Cinta. Kali ni saya nak masuk AJL dengan lagu Kebangkitan Aina Abdul. Ini adalah lagu kebangkitan, freedom seorang wanita, seorang anybody lah, seorang lelaki, siapa-siapa saja yang merasa beliau down and then at one point korang rasa macam nak breakthrough, that is sepi. So saya tak sabar nak tengok apa kejadian baju tu. Idea plan semua dah ada. Kalau boleh I nak terbang kat semi final. Kalau boleh nak terbang, tapi kita kena realistik lah kan. Nak terbang
Boleh tu. Nak jadi bird. Bukan secret. Victoria's Secret wing lah. Sayap lah. Jadi ni lah Victoria's Secret. Ha? Apa yang cakap sayap? Pecah lubang Siapa dah cakap abu. sayap? Alamak, takut. Tak ada. Tak ada lah. Standing ovation lah kita-kita. Sapu lah peserta lain. 2 lagu. Kipas lagi satu lagu tu macam mana? Nafas Cinta. Next week nak jumpa Kai. Kai kita nak practice dengan Kai. Kai dia cakap, Kai baik lah. Dia cakap dengan Aina, Aina, untuk performance kita ni, Kai ikut je Aina. Apa, Nama! Aja. Nama! Mangkat. Gonyet. Kai cakap lain tu ke kau? Tapi dia cakap dengan Aina yang Kai ikut je apa Aina nak buat. And kita pun jenis yang kita nak sebab look kena yang Nafas Cinta pun akan dengan aku juga. So kita akan try match dengan Kai. Tak ada lah Kai tiba-tiba pakai. Tak ada lah Kai pakai burus pula, tak ada lah. Tapi kita nak kita nak present presentable dan juga kita pentingkan emosi lagu tu lah, sebab lagu tu sweet. And saya tak pernah nyanyi lagu sweet. Kai pun tak pernah nyanyi lagu sweet untuk pertandingan. So itulah kita punya cabaran. Aina tak apa ke nanti orang kata macam beria, I mean Boris pada akhir macam Aina dah ada baju macam-macam. Why not? Saya lebih macam ni, in terms of baju, bagi saya setiap appearance tu penting. And saya banyak belajar dari sini-sini kita semua. Bila saya nak menjadi seperti mereka lah, figura yang kita kenal sekarang ni, living legend. Diorang sometimes dia tak fikir itu semi-final ke apa, tapi dia sentiasa memberi. And diorang tak kedekut untuk bersiar. Jadi saya nak menjadikan itu sebagai contoh saya. Tapi kita ada juga mentality yang kita nak try. Kalau kita bagi this kind of idea untuk semi-final, sekarang ni pressure kita adalah if kalau kita masuk ke final, insyaAllah amin, how to do it. Lagi berat. Kalau dah buram kita ubang, kita tak tahulah. Aina, Berenang tu. teruk sangat ke heartbroken tu sampai Saya je. Apa? Ulang balik soalan. teruk sangat ke heartbroken tu? Macam mungkin Aina ambil masa yang lama untuk heal ke sampai boleh buat lagu yang macam Adele pula kan? Susah lah. Kita susah sikit nak move on. Sebab tu kita sangat private dengan live Aina. Reason Aina private dengan live Aina is because kalau boleh, kalau Aina dalam situasi bercinta ataupun putus cinta, saya nak pastikan saya berada dalam mood yang it's only between me and my ex. Jadi tak ada anasi-anasi luar yang influence kita orang. And kalau boleh saya nak kekalkan benda tu sampai bila-bila pun karya saya. Saya nak orang kenal saya dengan muzik saya. Dan kalau orang nak tahu kisah hidup saya, dengar lagu saya. Sebab semua pun Misteri. semua pun daripada kisah hidup Aina juga. Apa yang korang dengar sekarang ni semua daripada kisah hidup Aina lah. So macam ni lah. Of course lah kita harapkan. Of course lah. Siapa tak sedih kalau putus cinta? Farah sedih tak? Okay, Fana jawab. Karipah. Okay. Lagi? Georgie? Aina. Tadi Kak Aina cakap apa tak? Ha? Kak Aina cakap apa tadi? Dia kata Dia rasa Kak Aina rasa apa dia cakap? Kak Ella rasa dia tadi kata like speechless. Macam ni. Speechless. Kata dia sampai goyang kepala. Kak Ella so cute dah, I cannot. Saya tak sangka Kak Ella adalah macam mana saya kenal dia dulu. Duduk rumah dia kat
rumah dia begitu, kat luar dia begitu, kat backstage pun begitu. So konsisten tu saya. I love. Itulah dia. Tak boleh. Kadang-kadang I rasa macam I nak menjadi dia tau. Adalah sikit tadi akan benar. Ada. Kemudahan pada. Sorry Kak Ella. Love Kak Ella. Aina, Yes, betul tak inspiration your apa tu kostum tu semua daripada macam show macam RuPaul and everything kan? So selain RuPaul kan mungkin ada program-program yang Aina tengok untuk dapat inspiration kan? Of Macam sikit tak? course. Kalau, oh my god. Bila? Rupa ada season baru ke? Nak tengok balik. But I love. I dah suka. I love RuPaul, you know. Tapi I dah tahu isu itu sensitif di Malaysia. But kalau saya diberi kesempatan, itulah kawan-kawan saya. Ya, saya dikelilingi oleh tim itu. Sense of passion lah. Saya love because they really support me. Semua. Ya, pandang. Waktu Zizi kan? No, tapi kalau tak ada mereka, saya tak boleh nak keluarkan alter ego saya. Diorang lah yang kalau saya menari dan menyanyi kat pentas tu, dekat tepi stage tu, diorang semua tengah berparti. Ada 2 showcase ni malam ni. Offstage dengan dekat backstage tau, ada backstage dengan stage. Jadi saya sayang mereka dan mereka membuat saya sentiasa nak bekerja dengan lebih keras. And kalau nak kata inspirasi, I'm looking for saya melihat kepada RuPaul, and then saya juga melihat kepada figura seperti Lady Gaga. Now kita ada Gigi Alias, definitely living legend. Also macam siapa ni? Kita ada Shine. Christina Aguilera sekarang pun love performance beliau. Suka. Linnas. Oh love. I told you long ago. Oh, suka dia. Tapi takut lah. Aku takut tengok dia. Dia berani sangat. Dia takut tu dia. Ya. So projek baru Aina daripada full. Kita kalau nak keluarkan lagu, insya-Allah bulan bila kita Ramadan lah. Bulan 4 saya akan release lagu Ketuhanan Saya. Oh wow. First lagu Ketuhanan Saya. Sebelumnya Bercinta je kan. Dah siap lah ni? Dah siap? Dah siap. Dah siap dah. MV pun kita dah shoot. Buat sendiri juga Buat sendiri juga. Betul. Puasa. Ketuhanan, lepas tu lagu Raya. And then kita Lagu Raya pun ada juga? Ada juga. Oh. 3 lah ni. Lagu Raya ketiga. And then kita ada lagu our next ballad song. Selepas Sepi, Aina tak ada keluar lagi tadi kan. So untuk next year keluar lagi satu lagi lagu ballad yang Aina akan ketengahkan. Okay. Bye-bye. Thank you. Say hey. Let's go. Here you go. Bersemangat lagi tak? Yes. Love. Nampak? Nak buka kuat lagi ke lighting? Boleh tak kita kuatkan lagi? Spotlight kepada semua. Ha, gitu. 1, 2, 3. Cheese. Peace. Peace. No. Say Aina Abdul. And one more, say